Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasih Madam Siti Nur Aziati binti Saharuddin selaku Lecturer Pengurusan Agensi Pelancongan dan rakan-rakan yang disayangi sekalian. Nama majalah kami ialah Terokai Terengganu. Di dalam slide ini ada senarai nama ahli kumpulan kami. Saya akan memulakan dengan Muhammad Arifin bin Azlan daripada kelas DPHU 5E. Seterusnya Muhammad Umar bin Zainul Arifin daripada kelas DPHU 5D. Seterusnya Amsyar Naim bin Signboard daripada kelas DPHU 5D. Akhir sekali, Muhammad Syahmi Aiman bin Mat Aswar daripada kelas 5F. Slide seterusnya ialah deskripsi bidang tugas. Yang pertama, Syahmi membuat susun atur dan menggabung semua majalah. Tajuk yang dipilih seni budaya dan warisan. Kedua, Umar menggabung video pembentangan. Tajuk yang dipilih jenis pulau. Yang ketiga, Arifin menyumbang idea semasa menghasilkan majalah. Tajuk yang dipilih jenis makanan. Yang keempat, Amsyar menyediakan slide pembentangan dan mengemas kini maklumat. Slide seterusnya, carta tugasan. Pada 1 Oktober, kami menerima tugasan dan pencarian ahli kumpulan. 6 sehingga 14 Oktober, pembahagian tugas dan pengumpulan maklumat. 15 hingga 20 Oktober, perbincangan tema majalah dan menerangkan bentuk dan susun atur majalah. 25 Oktober, penghasilan majalah dan slide. Pada 1 November, mengemas kini maklumat tambahan. Pada 5 November, semakan semula majalah. Dan pada 27 November, tugasan dihantar. Ini ialah muka surat depan bagi majalah kami. Untuk tajuk besar kami menggunakan font Leech Spartan saiz 68.7 warna putih. Bagi ayat kecil di bawah itu kami menggunakan font PT Sans saiz 12 warna putih. Dan juga font Open Sans Extra Bold saiz 16.6 warna putih. Bagi di bawah sekali, kami menggunakan font Open Sans Extra Bold saiz 36 warna putih. Sumber gambar kami mengambil daripada Google. Okey. Kami memilih tajuk Terokai Terengganu untuk menarik semua orang untuk pergi melancong ke Terengganu, kerana Terengganu ni sangat amat kaya dengan seni budaya, tentang makanan dan juga pulau-pulau yang cantik di sana. Disebabkan kami menggunakan kata-kata di bawah, negeri cantik budaya menarik, itu disebabkan pulau-pulau di sana yang cantik dengan seni budaya mereka yang cantik seperti kebaya, nanti batik, nanti kami beritahu. Dan jom kenali Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar bin Zainul Arifin dari kelas 5D. Saya akan menerangkan tentang tajuk saya, pulau-pulau di Terengganu. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk edit majalah. Saya menggunakan aplikasi VLLO untuk edit video ni. Okay. Untuk tajuk Pulau Perhentian, saya menggunakan font Vidaloka
Saiz 45, warna kuning. Saya menggunakan warna kuning untuk menampakkan tulisan daripada warna latar background. Seterusnya, isi saya menggunakan font PT Sans saiz 13, warna putih. Seterusnya, gambar saya peroleh gambar daripada Google. Warna background, warna latar, warna biru tua. Okey, saya akan terangkan tentang pulau perhentian. Pulau perhentian ini sememangnya destinasi utama bagi para pelancong yang daripada luar untuk melancong ke Terengganu. Pulau perhentian secara keseluruhannya menawarkan ketenangan yang diimpikan. Di sini anda boleh berbaring di atas hammock sambil melihat pemandangan air laut yang tenang ataupun membaca buku. Anda boleh bersantai di tepi pantai ini sehinggalah waktu matahari terbenam untuk sebuah pemandangan yang pasti tidak dapat dilupakan. Anda boleh merancang untuk bersnorkeling ataupun menyelam scuba untuk menyaksikan keindahan karang dan ikan yang penuh warna-warni. Untuk aktiviti menyelam scuba, kebanyakan resort-resort di pulau ini menawarkan kursus menyelam di pusat-pusat menyelam yang lengkap dengan segala peralatan. Maknanya tidak perlu risau dengan peralatan kerana boleh sewa di sana dan mereka akan ajar cara untuk bersnorkeling dengan betul. Selain menyelam scuba, anda juga boleh merentas hutan untuk melihat fauna yang terdapat di pulau perhentian ini. Di dalam hutan boleh melihat pelbagai haiwan dan tumbuh-tumbuhan di sana. Selain itu, berkayak juga boleh dan meneroka sekitar perairannya. Berkayak ialah antara satu aktiviti yang paling digemari di sana kerana airnya yang jernih dan melibatkan diri dalam projek memelihara penyu yang ditawarkan oleh banyak resort di pulau perhentian. Boleh mencari penyu dan melihat penyu-penyu di pulau perhentian ini. Seterusnya, bagi muka surat seterusnya, pada isi saya menggunakan font PT Sans saiz 10 berwarna putih dan tajuk saya menggunakan font sama juga PT Sans saiz 10 warna kuning. Gambar saya mengambil daripada Google dan warna latar sama iaitu biru tua. Saya akan menerangkan tentang pulau-pulau yang berada di Terengganu. Yang pertama, saya memilih Pulau Gemia. Cerita tentang Pulau Gemia. Setibanya anda ke pulau yang turut dinamakan Coral Island ini, nama lain bagi Pulau Gemia ialah Coral Island. Anda akan terpana melihat keindahan pantainya yang dikelilingi oleh terumbu batu karang. Pulau ini terkenal dengan batu karang. Anda dapat melihat ketibaan sang penyu dari spesies yang datang bertelur di kawasan pantai. Selain melihat penyu bertelur, aktiviti lain yang boleh dilakukan di sini adalah merentas hutan, berkayak dan semestinya bersnorkeling di kawasan perairan yang kaya dengan batu karang yang terbentuk dengan indah. Pelbagai batu karang di sini dan ikan-ikan
Di sini boleh bersnorkeling untuk melihat batu karang yang indah. Seterusnya ialah Pulau Duyung. Pulau ini tidak seperti pulau lain yang rancak dengan aktiviti menyelam dan keindahan laut. Tarikan yang ditawarkan di Pulau Duyung pula adalah kerana kewujudan kawasan perkampungan dengan penduduk yang hidup dalam penuh keharmonian. Di sini anda dapat menyaksikan pertandingan bermain layang-layang yang sering diadakan pada waktu petang, di mana perlawanan antara kampung akan diadakan untuk mencari jaguh layang-layang. Pertandingan ini cukup menghiburkan untuk dilihat. Selain daripada itu, anda boleh melawat bengkel pembuatan kapal kayu di Kota Lama Duyung. Pelbagai kapal-kapal yang menarik anda boleh lihat di Pulau Guyung. Pulau Guyung juga sangat menarik kerana terdapat pelbagai-bagai jenis makanan yang boleh dapat di sana. Seterusnya ialah Pulau Serenggah. Nama lain bagi Pulau Serenggah adalah Serengati atau Serengeh. Pulau ini memiliki kawasan pantai yang indah berpasir putih untuk anda bersantai sambil menikmati pemandangan tenang yang terbentuk luas di depan mata. Setelah puas menangkah minda, jangan melepas peluang untuk menyaksikan keindahan dasar kawasan perairan di sekitar pulau ini yang sungguh mempersonakan. Anda juga dapat melihat batu karang jenis table coral yang banyak terdapat di sini. Yang menambahkan lagi keindahan table coral ini adalah kerana pantulan cahaya mentari yang menebusi lautan yang dapat dilihat pada permukaan karang. Kilauannya sungguh memukau jiwa. Cabaran saya membuat majalah ini ialah kerana internet yang kurang lancar dan juga susah untuk berbincang kerana kesibukan kawan-kawan yang lain, dan juga susah kerana menggunakan secara online atas talian dan bukan secara bersemuka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin bin Azlan daripada kelas DPSU 5E. Hari ini saya nak membentangkan tentang makanan di Terengganu. Untuk tajuk besar saya menggunakan font Barlow Semi-Condensed Bold saiz 41.8 warna putih. Bagi subtopik saya menggunakan font Open Sans Light saiz 20 warna putih. Dan bagi ayat di makanan saya menggunakan font PT Sans saiz 20 warna putih. Untuk ayat Explore Terengganu di atas saya menggunakan font PT Sans saiz 9.3 warna putih. Bagi ayat di pengenalan saya menggunakan font PT Sans juga saiz 11.8 warna putih. Sumber gambar daripada Google. Masakan dan makanan negeri Terengganu tidak begitu menonjol. Yang selalu diperkatakan orang adalah keindahan pulau dan tasik. Pelancong banyak melangkaui destinasi di daratan, hanya tertarik kepada pulau dan pantainya sahaja. Namun, mereka sebenarnya terlepas peluang untuk merasai keenakan masakan dan makanan tradisional di negeri Terengganu. Selain itu, banyak dan pelbagai jenis masakan dan makanan tradisional yang diperolehi dengan mudah.
Kalau nak tahu, masakan Terengganu sangat terkenal dengan bahan-bahan segar dari laut tau. Penggunaan rempah ratus yang pelbagai, rasa yang unik dan semestinya penggunaan santan baru berlemak. Justeru interaksi sejak berzaman melalui perdagangan dan penerokaan dengan jiran-jiran serantau telah membawa bersama gabungan budaya yang pelbagai dan ini juga telah menghasilkan kelainan dan citarasa tersendiri di dalam masakan dan makanan di negeri Terengganu. Okey. Kalau kita tahu dekat Terengganu ni banyak makanan yang sedap-sedap. Okey, saya akan sebutkan yang pertama. Siapa tak tahu, iaitu nasi dagang. Nasi dagang diperbuat daripada campuran beras dan beras pulut yang dimasak bersama santan kelapa. Ia merupakan hidangan istimewa tempatan yang terkenal di sekitar Terengganu dan Kelantan. Kebiasaannya, nasi dagang akan dihidangkan bersama kuah yang dimasak menggunakan rempah ratus, lauk ikan tongkol dan acar timun. Okey, yang kedua, ni yang paling famous dekat Terengganu. Keropok leko. Datang ke Terengganu tidak sah jika tidak membeli keropok leko. Ia mudah didapati di mana-mana kerana Terengganu sememangnya kaya dengan sumber ikan yang pelbagai. Di sini anda boleh mendapatkan pelbagai jenis keropok ikan seperti keropok basah, keropok keping, keropok getil dan banyak lagi. Yang ketiga pula, kita dapat melihat iaitu ketupat sotong. Bagi orang luar, menu ini mungkin agak sedikit pelik di mana ia adalah gabungan makanan antara sotong dan beras pulut. Beras pulut akan dimasak bersama kuah santan pekat terlebih dahulu sebelum disumbat ke dalam sotong. Selain daripada ketupat sotong, ia juga digelar sotong sumbat oleh penduduk tempatan. Hidangan ini kebiasaannya dimakan bersama nasi putih. Kita sambung di muka sebelah. Okey, untuk subtopik saya menggunakan phone Open Sans Lite saiz 24 warna putih. Untuk ayat bagi makanan saya menggunakan PT Sans saiz 12.5 warna putih. Dan bagi perkataan Explore Terengganu di atas, saya menggunakan phone PT Sans saiz 9.3 warna putih. Sumber gambar ialah daripada Google. Okey, kita sambung untuk makanan yang keempat di Terengganu. Yang keempat ialah laksam. Laksam ni berasal daripada Terengganu. Laksam juga merupakan makanan harian di Terengganu yang diperbuat daripada tepung beras dan dimakan bersama kuah isi ikan kembung, kalau tak pun guna ikan selayang, berserta sambal, ulam-ulaman macam timun, tauge. Laksam ni juga sebenarnya kalau kita nak tahu, boleh dimakan bersama kuah lemak kuning dan juga daging. Okey, yang kedua saya meletakkan jala emas. Jala emas ni sebenarnya diperbuat daripada telur kuning. Jala emas ni sangat terkenal di sekitar Terengganu dan juga Kelantan. Okey, di sini kita dapat lihat ia berbentuk seperti jalomi kan, yang biasanya orang sediakan untuk perayaan istimewa atau perkahwinan. Dan kalau nak tahu, proses membuatnya juga sangat menyerewetkan. Kiranya macam susah lah, macam banyak kerja nak buat dia ni. Kalau di pasaran, harga jala emas ni agak sedikit mahal lah berbanding kuih-kuih tradisional lain.
Selalunya kuih yang susah buat ni dah mahal, mesti sedap kan? Yang keenam, pulut lepa. Pulut lepa ni kalau di tempat lain, ia dikenali sebagai pulut panggang. Tetapi di Terengganu, pulut lepa ni sebenarnya diperbuat daripada pulut yang berinti ikan yang dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dipanggang atau dibakar. Kalau kita nak tahu apa yang membezakan pulut panggang dengan pulut lepa ni, pulut lepa mempunyai rasa ikan yang lebih istimewa. Okey. Akhir sekali ialah rojak katih. Kalau nak tahu, rojak katih ni merupakan makanan tradisional yang terkenal di Terengganu. Cara pembuatan ia diambil daripada urat keting lembu atau kerbau yang direbus selama beberapa jam dan dimasak bersama air cuka berlada. Ia lebih banyak dibuat pada Hari Raya Aidiladha kerana mudah mendapatkan kaki dari lembu korban. Okey, itu saja daripada saya tentang makanan istimewa di Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsyar Naim bin Saibun dari kelas DPHU 5D ingin membentangkan tajuk tempat pembesaran penyu. Tempat pembesaran penyu terletak di Rantau Abang, Terengganu. Negeri Terengganu adalah tempat untuk penyu bertelur. Di samping itu, saya akan menerangkan lagi tentang tempat pembesaran penyu, jenis-jenis penyu seketika nanti. Harap semua pelajar atau semua rakan-rakan dapat mendengar dengan teliti. Okey, tajuk ini saya menggunakan font Barlow Semi Conditional Bold saiz 22.1. Okey, dia punya color font ialah white. Gambar yang saya guna adalah gambar daripada Google. Okey. Seterusnya, huraiannya saya menggunakan font berwarna putih. Dia punya font ialah PT Sans saiz 12.5. Gambar yang saya menggunakan ini adalah gambar Google. Tulisan yang seterusnya berwarna putih juga. Fontnya adalah PT Sans dan dia punya saiz adalah 12.8. Okey, tempat pembesaran penyu. Rantau Abang sebenarnya pernah terkenal di seluruh dunia sebagai lokasi pendaratan penyu dari jenis leatherback. Namun begitu, seperti mana kebanyakan spesies haiwan yang lain, spesies ini kian diancam kepupusan sehinggakan kehadirannya semakin jarang dilihat. Majlis Penasihat Santuari Penyu Negeri Terengganu bertanggungjawab bagi segala untuk pelindungan, pemeliharaan dan pengurusan penyu di negeri Terengganu. Di Pusat Santuari Penyu, pelancong boleh melihat dan mempelajari lebih lanjut mengenai haiwan ini dan mengetahui tempat terbaik untuk melihat penyu bertelur. Bagi para pengunjung, anda dapat melihat pelbagai spesies penyu dengan lebih dekat dan berpeluang untuk melihat dalam aktiviti pelepasan anak penyu ke dalam laut sekiranya bernasib baik. Di sini, pelawat boleh menunggu dari tengah malam hingga ke subuh bagi melihat penyu belimbing yang besar naik ke darat untuk bertelur. Penyu-penyu ini merangkak perlahan-lahan ke pasir putih untuk bertelur, meninggalkan gambaran yang tidak mungkin dapat dilupakan pelawat. Terdapat lagu yang boleh saya nyanyikan sikit. Seperti na 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 ganu kita. Okey, seterusnya saya ingin terangkan tentang jenis-jenis penyu. Okey, font yang saya gunakan untuk jenis-jenis penyu ini adalah Barlow Semi Condition Bold saiz 29. Tulisannya berwarna putih.
Gambar yang saya tayangkan adalah gambar daripada Google. Tulisan jenis-jenis penyu adalah font Galian saiz 16. Huraiannya saya menggunakan font PT Sans saiz 12 dan berwarna putih. Terdapat beberapa jenis-jenis penyu yang terdapat di Terengganu. Antaranya adalah penyu agar, penyu belimbing, penyu karah ataupun sisik, penyu lipas. Untuk melihat penyu mendarat bermula bulan Mac sehingga ke bulan September setiap tahun. Menurut rekod, dari Mac hingga semalam, sebanyak 1,511 ibu penyu telah mendarat dan lebih 135,000 telur penyu telah berjaya dieram. Sehingga semalam, sebanyak lebih 34,000 anak penyu telah dilepaskan serta telah melepasi rekod pendaratan penyu pada tahun 2019. Turtle Hatchery ini dibuka setiap hari dari 6.30 petang hingga 7.45 malam hanya untuk pelepasan anak penyu. Bagi melihat penyu bertelur, waktu berkumpul di lokasi bermula pukul 9 malam sehingga 11 malam. Sebelum itu akan diadakan taklimat. Singgah sebentar kita ke rantau abang, kita tengok penyu telur, kita tengok penyu telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Aiman bin Maswa dari kelas di PSU 5F. Di sini saya akan menerangkan tentang yang seterusnya, iaitu seni budaya dan warisan di Terengganu. Okey, yang pertama ini adalah tarian Ulik Mayang. Okey, font atas ini yang tajuk ini saya menggunakan font horizon outline saiz 32 berwarna putih. Sumber gambar dari Google, manakala font huraian ini saya menggunakan PT Sans bersaiz 18 berwarna putih. Okey, tarian Ulik Mayang. Tarian Ulik Mayang merupakan tarian tradisional asal Terengganu. Menurut legenda, sekumpulan nelayan mengalami ribut dan salah seorang daripada nelayan itu dirasuk oleh roh jahat laut ataupun hantu laut lah, lebih kurang macam tu kan. Okey. Tarian pemujaan ini dibantu oleh 7 orang puteri untuk menenangkan roh jahat itu untuk kembali ke laut. Okey. Tarian Ulik Mayang ini juga sering dilakukan di majlis-majlis rasmi dan negeri di Terengganu. Maknanya seni tarian ini masih ada di Terengganu. Diorang masih mengekalkan. Jadi ini merupakan satu daya tarikan daripada pelancong untuk ke negeri Terengganu. Okey, seterusnya ialah batik. Sumber gambar saya dapat dari Google. Okey, font PT Sans bersaiz 18 warna putih. Di sini batik ini merupakan satu seni melukis reka bentuk kain batik yang menggambarkan bunga, landscape dan motif geometri alam unik di Terengganu sendiri. Okey, terdapat 43 usahawan batik yang telah membantu dalam penjenamaan batik Terengganu di peringkat global. Batik adalah sesuai dalam iklim tropika yang santai untuk pelbagai jenis pakaian seperti pakaian lelaki, wanita, baju kurung, kaftan dan selendang. Ini merupakan satu daya tarikan yang amat kuat untuk pelancong datang ke negeri Terengganu untuk mencari ataupun membeli kain batik ini yang merupakan amat lawa kerana mempunyai banyak pilihan dan banyak corakan. Okey, seterusnya ialah seni ukiran kayu tradisional. Okey, gambar yang diambil, sumber gambar ialah Google. Manakala font saya menggunakan PT Sans saiz 18 dan berwarna putih. Okey, seni ukiran kayu tradisional. Seni ukiran kayu tradisional ini merupakan satu
seni warisan ataupun budaya yang masih ada di Terengganu. Okey. Pengukir kayu ni di Terengganu banyak di setiap daerah. Semua mesti ada lah. Okey, seorang ataupun 2 orang, 3 orang di setiap daerah untuk membuat pengukir kayu ini. Tetapi di daerah Besut terkenal kerana mereka mempunyai seni ukiran kayu tradisional yang terbaik daripada pengukir kayu daerah lain yang meneruskan legasi dari generasi sebelumnya. Kiranya daerah Besut di Terengganu ni terkenal dengan pengukir kayu yang terbaik di kalangan pengukir-pengukir di daerah lain. Okey, kecantikan semula jadi seni ukiran kayu itu melalui inspirasi dari tulisan kaligrafi Islam, bunga, dedaun dan corak buah-buahan. Okey, di mana kita tengok ukiran kayu ini diinspirasikan dan diterapkan dengan tulisan kaligrafi Islam, bunga-bunga, lepas tu ada dedaun sedikit dan corak-corak. Okey, terdapat 11 pengukir kayu tradisional yang masih mengekalkan dan menghasilkan ukiran kayu yang terbaik. Okey, seperti kita boleh tengok di rumah-rumah di Terengganu, mereka menghiasi rumah mereka dengan seni ukiran kayu ini, dan ruang pejabat pun ada yang meletakkan menghiasi ruang pejabat mereka dengan seni ukiran kayu ini. Okey, yang seterusnya ialah batu bertulis. Okey, sumber gambar ialah Google. Okey, font PT Sans, saiz berwarna 18 dan warna putih. Okey, batu bertulis. Batu bersurat Terengganu adalah bukti negara Islam yang paling awal di Tanah Melayu bertarikh 1303 Masihi. Okey, kata-kata ukiran lama bahasa Melayu Sanskrit merupakan bahasa Arab Jawi yang mengandungi undang-undang Islam yang telah digunakan dalam pentadbiran tempatan oleh Raja Mandalika. Batu bersurat yang asal telah dipamerkan di Kompleks Muzium Negeri Terengganu. Okey, ini antara merupakan tarikan utama untuk pelancong datang ke Terengganu untuk melihat seni ukiran kayu dan untuk melihat sejarah Islam di Terengganu ini. Okey, seterusnya seni budaya dan warisan di Terengganu ialah satu permainan iaitu wow. Okey, di Terengganu ni ada tempat pembuatan wow tradisional ya. Seperti di kampung-kampung di Terengganu, di setiap bukan pendalaman sangat lah, kira kampung-kampung di Terengganu. Okey, di Terengganu ni banyak orang akan bermain wow di kawasan yang lapang lah, kawasan yang sawah padi, macam yang angin yang bertiup kencang semua kan. Tak adalah kencang sangat, kira ada angin bersepoi-sepoi semua tu. Okey, permainan wow ni merupakan salah satu kegiatan masa lapan tradisional yang popular di Terengganu. Wow ni juga dikenali sebagai layang-layang. Okey, boleh muncul dalam pelbagai bentuk dan saiz. Okey, ada jenis bulan, burung, ikan pari, katak, burung bayang, burung merak, kucing dan lain-lain, banyak sangat. Okey, membuat wow ni memerlukan kesabaran dan kemahiran yang amat besar kerana ia boleh digunakan unsur-unsur fizik dan matematik. Jika nak buat wow ni bukan sembarangan lah. Okey, terdapat layang-layang atau wow yang dibuat menggunakan teknik batik. Itu yang special di Terengganu ya. Dia menggunakan teknik batik, corak lukisan batik ni. Lepas tu dilukis oleh artis batik dan reka bentuk adalah sentiasa lebih kreatif dan kurang dirasmikan oleh tradisi. Selain daripada kegembiraan bermain layang-layang ataupun wow, layang-layang dan wow ni juga adalah hiasan tradisional. Selalu orang akan menghiasi dinding-dinding dekat rumah kan, macam barang rare macam barang lama kan, menjadikan kebanggaan kepada pemiliknya. Okey, cabaran seterusnya ialah cabaran. Okey, cabaran dalam melakukan assignment kali ini ialah untuk membuat template ni ialah yang pertama pilihan gambar untuk rujukan, di mana waktu COVID ni kami hanya boleh mengambil gambar dari Google. Lepas tu penggunaan aplikasi yang baru untuk membuat
video ni nak present kan. Sebab semua sekarang kena bayar, jadi kami perlu buat banyak kali. Dia ada limit dia, macam kena, kalau nak lebih-lebih kena bayar. Okey, penetapan jenis font dan saiz ni untuk macam sesuai dengan kita punya background, dengan color semua. Lepas tu pengumpulan maklumat kan. Lepas tu dan membuat penilaian dan maklum balas. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam kerana memberi peluang kepada kami, dan terima kasih kepada semua yang mendengar. Terima kasih juga kepada grup.